Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Kita sambung lagi perbahasan daripada risalah 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Sebelum ni kita bahas bab yang pertama. Bab yang pertama ni ialah berkaitan dengan pengenalan kepada Al-Quran, iaitu penulis dia datangkan definisi maksud Al-Quran, kelebihan berdamping dengan Al-Quran yang diambil daripada kitab tulisan Al-Imam An-Nawawi yang bertajuk At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kemudian fakta-fakta ringkas berkenaan dengan Al-Quran, berapa ayat yang ada dalam Al-Quran, berapa kalimah yang ada dalam Al-Quran, huruf dan juga juzuk, hizib, susunan, penurunannya, penetapan nama surah, ayat terpanjang, ayat terpendek, yang tu semua dalam bab yang pertama. Kita tak baca semua untuk bab yang pertama sebab dia fakta-fakta yang mudah untuk difahami walaupun melalui pembacaan. Jadi untuk hari ini, pagi ini, kita masuk pada bab yang kedua, iaitu tadabbur Al-Quran. Dan sebenarnya untuk risalah ni yang terpenting ialah bab yang ketiga. Itu baru membahaskan tajuk kepada buku ini, iaitu teknik tadabbur Al-Quran. Tapi kita masuk dulu bab yang kedua. Bab yang kedua ialah pengenalan kepada makna tadabbur. Itu pada muka surat yang ke-34. Untuk bab yang kedua ni, dia akan bahas maksud tadabbur, hukum tadabbur di sisi agama, apa kata Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan tadabbur, dalil daripada Al-Quran, hadis, amalan daripada para salafus salih, kemudian sebab yang menghalang satu orang tak dapat tadabbur Al-Quran, dan perbezaan antara qiraah, tilawah, tadabbur, tafsir, dan juga rukun, syarat tadabbur dan tingkatan tadabbur. Kita tengok muka surat 34. Muka surat 34 dan juga 35 ni dia nak bahas maksud tadabbur dari segi bahasa dan juga maksud tadabbur dari segi istilahnya. Untuk perenggan pertama dia sebut, dari sudut bahasa, tadabbur berasal daripada bahasa Arab yang terdiri daripada huruf dal, ba dan juga ra. Dal, ba dan juga ra. Dia dah buat dalam kurungan tu. Imam Ibn Faris ni penulis kepada satu kitab terkenal dalam bahasa Arab, rujukan untuk bahasa Arab, iaitu Maqayis Al-Lughah. Bahkan kalau kita tengok kitab Maqayis Al-Lughah ni, nak beri apa-apa ta'rif, hatta dalam penulisan akademik pun, nak beri apa-apa ta'rif sebelum masuk ta'rif syarak ataupun sebelum masuk ta'rif
mengikut bidang tu lah. Kalau bidang hadis lah, kalau bidang fiqh lah. Kita akan tengok dulu dalam maqayis al-lughah, ataupun nak lebih kata apa, lebih detail, ada satu lagi kitab iaitu Lisanul Arab oleh Ibn Manzur. Yang ni lagi komplit. Maqayis al-lughah ni dia sederhana, dia taklah terlalu ringkas, tapi cukup untuk memberi gambaran satu-satu maksud dalam bahasa Arab tu, perkataan dalam bahasa Arab tu. Imam Ibn Faris dalam mendefinisikan dal, ba dan juga ra, iaitu penghujung bagi sesuatu. Dabara maksudnya bahagian paling last bagi satu benda tu, dan boleh juga bermaksud di belakang. Kita boleh baca dengan dabara, semua baris atas, ataupun dalam percakapan Arab huruf pertama itu di baris di baris depan kan, dan huruf yang kedua tu pun di baris depan kan, iaitu dia jadi dubura. Itu yang lebih banyak dipergunakan ataupun dipercakapkan oleh orang Arab, dubura. Dabara ni dia nak tahu dari segi root word ataupun dari segi asal perkataan tu. Okay. Kita orang Melayu bila mana sebut dubur, kita cuma faham satu saja, iaitu kemaluan bahagian belakang. Okay. Tapi dalam bahasa Arab, perkataan dubur bermaksud apa saja benda yang duk belakang sekali. Bukan hanya kemaluan, tapi apa saja benda yang duk belakang. Sebab tu dalam kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, himpunan zikir-zikir, bila mana dia bawa zikir-zikir lepas pada beri salam, kita salat lepas beri salam, zikir lepas pada itu, tajuk bab dia akan tulis Al-Azkar fi kulli duburis salah. Zikir-zikir yang diucapkan pada setiap belakang salat. Kalau kita faham dubur tu satu perkataan je, penatlah kita. Cuma nak katanya perkataan dubur itu di sisi bahasa Arab tak bermaksud kemaluan semata-mata. Okay. Demikian juga oleh Imam Ibn Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Manakala berdasarkan ulama terdahulu, iaitu Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir ni taklah terdahulu sangat. Ibn Kathir ni dia kurun ke-7 Hijrah, menafsirkan ayat 82 daripada surah An-Nisa adalah menekuni apa isyarat dan petunjuk ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tengok dalam mushaf surah An-Nisa ayat yang ke-82, surah An-Nisa ayat yang ke-82, saya nak cek tengok sikit ayat yang apa bunyi ayat dia. Surah An-Nisa ayat yang ke-82 ialah ayat yang berbunyi afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ini ayat 82, iaitu ayat perintah daripada Allah Ta'ala untuk melakukan tadabbur. Allah Ta'ala sebut kenapa mereka tidak mahu tadabbur Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah, sekiranya Quran itu bukan daripada Allah Ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu akan dapati perselisihan yang sangat banyak dalam Al-Quran, pertembungan, kontradiksi, ayat ni dengan ayat ni, fakta ni dengan fakta ni. Imam Ibn Kathir dalam kitab dia Tafsir Al-Quran Al-Azim, ataupun lebih dikenali dengan nama Tafsir Ibn Kathir, bila mana dia tafsir ayat ni, dia cuba beri makna tadabbur tu apa. Tadabbur yang dia cuba definisikan sini ialah menekuni, dia bermula situ, menekuni apa isyarat dan petunjuk ayat-ayat Al-Quran, memahami makna lafaz-lafaz Al-Quran yang amat mendalam. Itu definisi daripada Ibn Kathir. Perenggan seterusnya dia sebut Imam Al-Alusi, ni penulis kepada sebuah kitab tafsir Ruhul Ma'ani, menyatakan tadabbur membawa maksud melihat akibat atau kesan
daripada sesuatu perkara atau perbuatan yang dia lakukan. Imam Al-Alusi dia lebih melihat tadabbur ni ialah impak yang berlaku bila mana satu orang tu dia teliti ayat tu, kemudian menggunakan setiap penelitian, renungan serta kajian hakikat sesuatu, hal-hal, bahagian-bahagian dan sebab-sebabnya yang akan terjadi. Itu pandangan dia. Imam Asy-Syaukani, peringkat paling bawah sekali, mengatakan bahawa dikatakan mentadabbur sesuatu, tafakkur dan mendalami pada kesan-kesannya. Okay. Kemudian menggunakannya pada tiap-tiap perkara secara teliti. Apabila manusia mentadabbur sesuatu perkara, seakan-akan dia melihat apa yang akan terjadi pada kesan-kesan kemudian. Ini dalam kitab tafsir yang terkenal Fathul Qadir oleh Imam Asy-Syaukani. Kemudian muka surat 35 tu dia datangkan pandangan daripada Imam As-Suyuti. Ini elaboration daripada Imam As-Suyuti dalam kitab ulum Quran dia, Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang tulisan dia warna pink tu sikit. Tadabbur membuat hati sibuk memikirkan makna dan ayat-ayat yang diucapkan sehingga seseorang mampu mengetahui makna setiap ayat, memerhatikan perintah dan larangan seolah-olah pasti menerima dan melaksanakannya. Okey. Pandangan Imam As-Suyuti ni ialah pandangan yang paling akhir lah, sebab Imam As-Suyuti ni dari segi zaman dia kurun 1000 Hijrah. Dia wafat tahun 911 Hijrah, maknanya itu kurun yang ke-1000 lah. Walaupun dia 900 tapi itu dipanggil kurun yang ke-10 lah, ataupun kurun yang dah nak bermula fasa 1000 Hijrah. Dah dekat dengan zaman kita ni, lebih kurang 500 tahun. Okey. Cuma nak katanya Imam As-Suyuti ni dia banyak tulis tentang disiplin ilmu, dia banyak tulis tentang apa-apa sajalah, apa-apa bab. Cuma orang kata apa, dia punya problem Imam As-Suyuti ni, dia tulis semua benda, dia nukil semua benda. Boleh jadi benda tu betul, boleh jadi benda tu salah. Sebab tu bila mana masuk satu-satu perbahasan, tiba-tiba ada qaul Imam As-Suyuti, maka dia kena ada hati-hati sikit. Sebab Imam As-Suyuti ada keadaan dia terlalu longgar, ada keadaan dia terlalu ketat. Tak salah pada diri dia, sebab dia sendiri pun pernah sebut, dan itulah yang dia pernah minta pada Allah Ta'ala, nak jadi orang tokoh yang nukil semua benda. Semua benda dia nak nukil. Termasuklah nukilan dia yang kontroversi ialah usia umat akhir zaman. Ini ada satu benda bahagian yang dia tulis dalam kitab dia. Saya tak ingat kitab yang mana. Cuma dia pernah datangkan satu riwayat, dan dikatakan riwayat tu Nabi sebut usia umat ini tidak akan melebihi 1500 tahun. Tuan-tuan, kita 1444 ni. Kita dah berada pada fasa-fasa akhir kalau ikut ada riwayat tu. Okay. Riwayat ini ialah riwayat yang dipertikai oleh para ulama. Tapi ada orang dia baca buku Imam As-Suyuti tu, dia baca selapis saja, menyebabkan dia berjaya buat satu keadaan yang cemas. Ada satu orang pendakwah, ustaz di negara jiran, jual riwayat ni untuk mencemaskan keadaan. Dia kata tengok riwayat ni. Riwayat ni menunjukkan pada kita usia umat akhir zaman tak akan lebih. Maknanya kita punya limit 1500 tahun hijrah, lepas tu selesai. Maknanya ni lah fasa nak kena tunggu Dajjal, nak kena tengok Imam Mahdi, nak kena tengok semua benda. Dan malangnya ustaz ini telah dijemput ke Malaysia buat satu seminar kiamat di KL tahun berapa saya tak ingat, tapi sebelum Covid. Secara umum apa yang dia cakap okey. Saya tak nak sebutlah nama dia terlalu besar di setengah-setengah tempat, termasuk di Malaysia pun ada pengikut dia. Cuma dia telah diberi ancaman dan tahziran oleh pendakwah-pendakwah di sana tentang cara dia tafsir benda-benda berkaitan dengan akhir zaman. Bila mana kita cek kenapa dia suka beritahu benda-benda yang bersifat cemas.
Rupa-rupanya dia ada buat satu projek, iaitu projek perkampungan akhir zaman. Dia ada satu projek. Projek itu ialah projek yang melibatkan tanah yang sangat luas. Dan tanah itu ialah tempat untuk dibina padanya rumah-rumah yang bersifat bawah tanah. Dia tak sifat atas. Ini semua diagak sebagai rumah yang boleh dijadikan sebagai tempat berlindung bila mana berlaku huru-hara hari kiamat. Ramailah orang yang beli. Termasuklah orang-orang korporat daripada Malaysia pun beli. Saya tak nak sebutlah dekat mana di Indonesia tu. Tapi tak jauh pun. Kalau tuan-tuan naik flight nak pergi situ sejam je. Boleh agak lah. Bukan Jakarta, bukan Kalimantan lah. Tapi kawasan tu boleh agak lah mana. Tak jauh, sangat dekat dengan Malaysia. Tapi bukan di Batam, Riau, Sepadan, Johor tu pun bukan. Cuma tanah yang luas dia buat. Semua rumah bawah tanah. Akhirnya kita tahulah kenapa dia suka baca riwayat yang cemas tu. Rupanya dia satu orang yang nak jual tanah rupanya. Itu problem dia. Tapi riwayat tu memang ada problem. Memang tak dinafikan riwayat tu datang pada Imam Asyuti. Tapi Imam Suyuti tak beri apa-apa komentar pada riwayat tu. Dia hanya naqal. Memang orang baca orang akan rasa cemas lah riwayat tu. Okay. Cuma nak sebutnya Imam Suyuti ni banyak lagi karya-karya dia yang terpencil, yang tak sempat dikaji. Tak sempat, banyak. Antaranya ialah satu kitab tafsir dia yang terkenal. Taklah terkenal zaman dia. Nama dia Al-Iklil. Tapi orang ramai tak tahu. Nak buat kajian, nak kaji kitab Iklil ni di peringkat universiti ke apa semua, di peringkat postgraduate apa semua, cek kajian lepas, tak ada orang pernah buka pun. Saya sendirilah saya cek. Cuma ada satu je tesis master daripada Ummul Qura di Mekah. Untuk seluruh dunia Islam ni baru satu tu je. Nak kaji yang tu dia agak susah lah sikit. Sebab nak bawa problem statement apa semua ni, dia kajian kurang jadi problem banyak. Jadi kita nak kena jadi orang pertama ni dia sukar sikit. Kalau sistem pengajian di Arab Saudi dia mudah. Kamu akan jadi orang yang pemula. Di Malaysia ni dia ada cabang-cabang dia lah, kita kena ikut. Orang duduk dalam universiti dia tahu. Okay, nak pastikan kajian tu valid. Okay, sebab kita tak boleh menjadi orang yang meletak teori. Kita kena jadi orang yang nakal teori orang. Lepas pada tu kita buat kajian rentas, nak tengok sejauh mana. Tapi nak katanya kitab dia terlalu terpencil yang tu. Tapi tebal, agak tebal lah. Okay. Dan dalam tu ada isyarat-isyarat yang bermanfaat dari segi ilmu fiqh dan juga ilmu tafsir. Tapi tidak ada kajian. Nak buat tu dia kena bukan atas grant universiti, kena keluar, kena buat atas persendirian. Orang tu kaji, dia kena kaji, kena buka manuskrip lama lah. Okay. Dia agak sukar sikit. Tapi itulah satu yang ada. Cuma nak kata Imam Suyuti ni sebab perangai dia suka nakal banyak, jadi tulisan dia pun merata banyak. Itu antara sebab dia. Cuma ini definisi tadabbur yang dia letak dalam ni antara definisi tadabbur yang hampir merangkumi semua aspek-aspek penting bila mana kita sebut tadabbur, iaitu menyibukkan hati. Itu memang poin pada tadabbur. Menyibukkan hati untuk apa? Untuk fikir makna. Sebab ini ialah proses tadabbur yang betul. Inilah yang dilalui oleh para sahabat. Bila mana diorang baca Quran, kehidupan harian diorang ni akan terikat dengan Quran. Terikat dengan Quran menyebabkan diorang tak letak dah pemikiran diorang pada benda-benda kecil dunia. Diorang akan fikir tentang diri diorang, macam mana hubungan dengan Quran. Itu ialah antara definisi yang hampir lengkap. Sehingga dia kata seseorang mampu mengetahui makna setiap ayat. Dia boleh faham makna setiap ayat dan memerhatikan perintah dan larangan seolah-olah pasti menerima dan melaksanakannya. Sebab tu kita akan tengok lepas pada ni dia akan datangkan asar bagaimana para sahabat diorang baca Quran untuk satu surah tu saja ambil masa sampai bertahun-tahun.
Ada riwayat menunjukkan bagaimana Umar Al-Khattab dia baca surah Baqarah ambil masa lebih pada 3 tahun untuk ingat semua ayat. Adakah Umar ni tak reti bahasa Arab? Mustahil dia orang yang tak reti bahasa Arab. Dia tu orang Arab dah pun. Bahasa Arab dia lagi baik pada bahasa Arab orang Arab sekarang. Sebab apa yang dia lama tu? Lama tu sebabnya ialah setiap satu perenggan dalam Al-Quran, dalam surah Baqarah tu, kita zaman tu dia tak ada pembahagian juzuk macam sekarang. Okey. Maknanya setiap satu penceritaan tu dia akan ulang untuk cari dekat mana posisi diri dia boleh duduk dalam ayat tu. Sebab tu proses tu lama. Tuan-tuan boleh bayang orang Arab, bukan Arab zaman sekarang. Arab zaman sekarang dia punya bahasa dah bercampur dah. Dia macam kita lah orang Melayu zaman sekarang, bahasa kita dah tak sebersih bahasa orang Melayu dulu. Sebab tu kita pun tak tahu cawan itu bukan bahasa Melayu. Cawan itu ialah perkataan pinjaman daripada bahasa Cina. Orang Melayu dulu dia akan panggil cawan tu cangkir. Itu bahasa Melayu yang lebih autentik lagi. Tapi tak ada dah orang cakap cangkir, melainkan kita akan perasan cangkir ni duduk dalam pantun je. Yang tu dah ada. Itu dari segi bahasa lah. Okay. Jadi Umar dia ambil masa lama, tastaghriq waqtun tawilah, dia ambil masa yang terlalu lama. Sebab apa? Sebab nak perhati satu patah demi satu patah daripada ayat Al-Quran itu. Ini ialah satu proses yang agak lama. Sebab tu zaman sekarang ni antara tokoh besar dalam cuba nak bagi fast track untuk orang Islam ni boleh tadabbur Al-Quran ialah satu orang tokoh namanya Abdul Hamid Al-Farahi. Ni daripada India. Kalau tuan-tuan kenal Dr. Farid Ravi Abdullah. Dr. Farid Ravi ni antara generasi awal yang belajar di Jordan waktu KPT buka MOU Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Jordan. Dia masuk di universiti tempat saya belajar tu antara orang-orang awal lah. Dia antara orang awal. Okay. Lepas pada tu dia sambung PhD di University of Jordan dalam bidang tafsir. Antara kajian dia ialah berkenaan dengan Juhud Al-Imam Al-Farahi fi tafsir Al-Quran. Kesungguhan Imam Farahi dalam menafsir Al-Quran. Antara teknik Imam Abdul Hamid Al-Farahi ni ialah dia memperkenalkan satu sistem untuk faham Quran. Dia panggil Nazmul Quran, Nazam Al-Quran. Iaitu kita akan tengok surah-surah ayat-ayat Quran ni berdasarkan sirah Nabi. Tahun 1 hingga tahun 3 kenabian, kerasulan lah. Maknanya 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi ni, surah apa yang turun pada waktu tu, semua kumpul setempat. Tahun ketiga sampai tahun yang kelima, tahun 3 sampai tahun 5 ni dah mula dakwah terang-terangan. 3, 4, 5 tambah setahun lagi 6. Okay. Sekitar tu lah 6 ataupun 7, saya tak ingat sangat dia punya graf tu. Maknanya Imam Al-Farahi ni dia buat satu graf rentas. Tahun 3 sampai tahun 7 tu ialah fasa penentangan dakwah secara lisan. Nabi cakap, orang akan lawan. Quraisy akan lawan, musyrikin akan lawan. Tapi lawan dalam bentuk lisan. Perang mulut. Nabi cerita tauhid, dia orang akan lawan. Dia orang akan cuba segarkan balik syirik tu. Okay. Sehingga Nabi stres, Nabi minta doa pada Allah, ya Allah, turunkanlah kepada orang Mekah ni kemarau macam kemarau yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Ini ada riwayat dia. Jadi tahun keempat, kelima, keenam, ini fasa penurunan kemarau yang agak panjang. Tak pernah orang Mekah rasa kemarau panjang. Sehingga Abu Jahal tak ada poin nak lawan Nabi. Last kali dia kata, Muhammad, doalah pada Tuhan kamu bagi kemarau ni kurang sikit. Last sekali. Peringkat awal dia tak nak mengalah. Dia kata ikut lah. Dia nak kemarau pun kemarau. Kita tak akan tunjuk kita terkesan dengan kemarau. Akhirnya kesan impak kemarau tu berjaya menundukkan sikit ego musyrikin.
Tapi elok dapat ujian, sombong balik. Itu perangai. Okey. Jadi Imam Al-Farahi dia akan kumpul tahun 3 sampai tahun 7 ni, 3, 4, 5, 6, 7, apa surah yang turun pada waktu itu. Tahun 7 sampai tahun yang ke-10, surah apa pula? Lepas tu tahun 10 sampai tahun yang ke-13. Sebab Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Okey. Ini dia kumpul setempat. Jadi tuan-tuan akan tengok dalam kitab tafsir dia, dalam satu tulisan dia Nazmul Quran ni, kita akan tengok susunan dia memang bukan macam susunan Quran dalam mushaf kita gini. Sebab dia akan himpun surah ni setempat, kumpulan surah ni setempat, kumpulan surah ni setempat. Lepas tu untuk fasa Madinah pula. Okey. Apa tujuan? Tujuan dia lah untuk fast track, bagi cepat faham. Sebab kita nak kena tengok, kita nak, salah satu kunci tadabbur ni ialah kena tahu peristiwa apa yang berlaku waktu turun ayat tu, ataupun apa yang paling dekat dengan penurunan ayat tu. Dia akan membantu kita nampak kepentingan ayat ni untuk keadaan macam mana. Keadaan tengah stres ke, keadaan tengah senang ke, apa-apa semua. Itu pandangan Imam Al-Farahi. Walaupun di sisi ahli tafsir yang sezaman dengan dia, sama ada ahli tafsir di benua India ataupun di negara Arab, mereka tidak bersetuju dengan pandangan Imam Al-Farahi yang mengelompokkan ayat Quran macam tu. Sebab riwayat-riwayat yang dia guna tu ada juga riwayat yang bermasalah. Maknanya, adakah betul peristiwa tu berlaku? Ini sisi pandang orang dalam ahli riwayat ataupun ahli hadis lah pula. Okay. Cuma nak kata itu salah satu usaha yang agak baiklah, sebab nak bagi orang awam faham Quran satu-satu ni ambil masa lama. Jadi dia kumpulkan mengikut tahun dan penceritaan, dia lebih mudah. Cuma menariknya tafsir tu ditulis dalam bahasa Urdu Pakistan lah. Okay. Dan ianya telah disilibuskan sebagai pengajian umumi kepada orang awam. Bagi orang Pakistan lah, kita tak boleh lah sebab kita tak reti Urdu. Dia problem bila mana berinteraksi dengan ulama India ni, dia orang banyak tulis dalam bahasa Urdu dan juga Parsi. Sebab tu nak kaji yang dia orang ni, itulah kelemahan. Sebab kita tak reti Urdu dengan Parsi ni. Urdu dengan Parsi tak reti. Tuan-tuan kena tahu, syarah Sahih Bukhari dalam bahasa Urdu lagi banyak pada syarah Sahih Bukhari dalam bahasa Arab. Lagi banyak. Kalau kita buka macam-macam syarahan Sahih Bukhari dalam bahasa Urdu, dan ianya lebih lengkap berbanding syarah Sahih Bukhari dalam bahasa Arab. Itu kelebihan dia. Sebab bahasa Urdu dia lagi complicated berbanding bahasa Arab. Tapi yang kaya tetap bahasa Arab lah perkataan dia. Tapi dia punya sistem grammar dia tu hampir sama dengan sistem bahasa Arab. Dan dia ada pengenalan huruf-huruf tambahan dalam huruf hijaiyah. Macam kita lah, penulisan Jawi kita ni ada beberapa huruf yang tak ada dalam bahasa Arab. Huruf ca, huruf nya ni tak ada. Pakistan dia ada huruf nya, tapi nya tu dibaca dengan fa. Sebab tu tuan-tuan tengok ejaan Pakistan dalam bahasa Urdu dan tulisan Urdu, tuan-tuan tengok macam mana dia huruf nya. Kalau kita baca huruf Jawi jadi Nyakistan. Tapi nya itu fa bagi sebutan dia orang. Cuma nak kata dunia Islam kaya dengan ilmu, nak cari tak larat. Cuma nak katanya Imam Al-Farahi ni antara tokoh yang agak mutaakhir ni, sekitar 1900 berapa saya tak ingat dia punya kelahiran dia tu, dia punya fasa hidup. Cuma dia antara orang yang berusaha untuk buat sistem tadabbur ni lebih mudah, lebih mesra dengan orang-orang awam, supaya tadabbur ni tak khusus pada orang yang belajar bahasa Arab saja. Orang yang belajar bahasa Arab surface pun dia boleh dapat. Okay. Jadi clear untuk makna tadabbur tu. Okay. Kesimpulan muka surat 36, perenggan paling bawah sekali kesimpulan. Daripada definisi-definisi tadabbur yang diungkapkan oleh para ulama, baik secara bahasa maupun istilah, tidak ada perbezaan pemahaman yang ketara dalam mendefinisikan maksud tadabbur. Maka secara umum, 3 poin yang dia simpulkan sini. Wujudnya perbuatan berfikir dengan menggunakan seluruh kemampuan akal. Maknanya dia akan jana semua kemampuan akal kita untuk berfikir. Kalau baca Quran tak ada rasa nak fikir, itu pembacaan yang mati. Dia tak hidup pembacaan tu. Okay. Cuma poin dia ialah menjana akal
untuk meneliti semua makna-makna ayat tu sehingga mendapat natijah. Kalau tengok sini dia sebut sehingga akhir sesuatu natijah yang didorong daripada hasil membaca ayat-ayat Al-Quran. Daripada proses berfikir tersebut akan memunculkan kefahaman yang tepat, kemudian dihayati dan diamalkan. Itu poin pertama. Poin kedua, perbuatan berfikir yang dilakukan tidak hanya untuk menyimpulkan satu kefahaman, lebih daripada itu, berfikir dengan menggunakan seluruh kemampuan akal juga memikirkan tentang kejadian, kajian, hakikat sesuatu. Maknanya pemikiran itu akan sentiasa berkembang, dia akan ada develop, perkembangan demi perkembangan. Okey, maknanya kalau satu orang tu dia baca Quran tidak memajukan dia, ada problem. Sebab tu para sahabat dia orang baca Quran, lepas dia orang baca Quran, apa jadi pada dia orang? Orang Arab, dia orang mula membina tamadun. Sebelum tu Arab tidak ada tamadun, diperlekehkan oleh Rom dan Parsi. Dapat Quran, Rom Parsi jatuh. Tamadun Mesopotamia, tamadun-tamadun yang hebat mengelilingi semenanjung tanah Arab, semuanya jatuh. Hanya kerana diorang telah beri waktu, usia untuk tadabbur. Yang ketiga, seseorang yang membaca Al-Quran mestilah diikuti dengan tadabbur setiap kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Ia dilakukan secara konsisten lalu mengamalkannya. Poin paling besar untuk tadabbur ni ialah ringan tubuh badan untuk beramal. Okay. Cuma saya tengok tadabbur ni antara benda yang paling mustahak ialah beri waktu untuk fikir kenapa Tuhan letak ayat tu di situ dan perkataan itu di situ. Yang ni kalau orang ada masa nak fikir macam ni waktu dia baca Quran, dia sudah pergi pada teknik tadabbur yang super lah, yang paling atas. Antara tokoh besar yang kata apa, yang memberi jasa untuk kaji tentang Quran ni ialah satu orang, saya rasa dia dah meninggal kot, Dr. Samir Ra'i, Fadil Samir Ra'i, daripada Iraq, daripada satu kawasan nama dia Samarra. Ada satu orang kenalan dia jadi profesor di Kuwait sekarang, Dr. Mujahid Mustafa Bahjat, daripada Iraq juga. Okay. Tapi dia lebih dalam ilmu syair lah. Dia ada kembar dia, dulu mengajar di UIA lama, sekarang jadi VK7 di apa nama ni, di Kuwait sekarang. Tapi itu antara orang kata apa, tokoh-tokoh. Cuma kalau tuan-tuan tengok dia macam orang biasa lah, sebab orang Arab ni memang style dia macam tu. Dia orang ni memang ada keilmuan lah. Sebab saya sembang tanya dengan dia, dia kata dia sezaman dengan Mustafa Zarqa, dia sempat dengan tokoh-tokoh ulama Jordan yang tua-tua dulu. Maknanya dia, sebab dia orang Iraq dan Jordan ni dia dekat-dekat, dan dia ada pengalaman mengajar di sekitar Jordan tu juga. Sempat dengan Umar, Sulaiman Ashqar, ni semua tokoh-tokoh tafsir dulu. Semuanya dah meninggal lah. Tapi dia agak terkemudian. Tapi dia pun ada banyak sumbangan. Cuma sumbangan dia tak dalam bidang Quran, dia dalam bidang bahasa Arab, terutamanya dalam menganalisis syair-syair ataupun nasar-nasar Arab yang lama. Cuma sebab dia duduk sini pun, yang student degree tak kenal dia tu siapa. Tu yang jadi problem tu. Budak-budak tak tahu Arab. Dia tu besar, di negara Arab tu besar, aset. Di Iraq tu dia aset. Waktu zaman Saddam Hussein tu berkembang Universiti Baghdad, universiti besar di sana. Tapi dengan sebab berlaku krisis tu, dia orang bertebaran, ada pergi ke Saudi apa semua lah. Okay. Cuma saya agak terkejut mula-mula tahu. Saya mula-mula duk agak, ni Mustafa Bahjat mana? Mustafa Bahjat yang tulis kitab-kitab tentang, antara kitab yang agak terkenal ialah dia takhrij syair. Ini satu bidang yang orang tak buat. Takhrij hadis normal, hadis Nabi siapa yang riwayat, itu biasa kerja ahli hadis. Ni kerja yang baru nak kena buat ni. Syair ni, syair Arab ni, contoh syair Imam Syafi'i, Diwan Asy-Syafi'i. Dalam Diwan Asy-Syafi'i tu ada syair-syair yang bukan Imam Syafi'i pun sebut. Itu yang dia baru buat. Siap dah pun. Dah siap dah buku tu.
Cuma saya muskil sebab dia ada dua beradik kembar, muka lebih kurang. Rupanya orang yang betul lah tu, itu ialah Mujahid Mustafa Bahjat. Cuma yang lebih otai lagi ialah Samir Ra'i. Yang ni kalau tuan-tuan tengok video dia, ni ke ahli Quran, janggut tak ada surat pun. Itu biasalah bagi orang Iraq. Dia macam ni tuan-tuan. Orang Iraq ni, kebanyakan tokoh-tokoh akademik di Iraq ni, dia orang dulu menganut komunis yang sangat pekat sangat-sangat. Seorang yang meninggal baru ni 2-3 hari baru ni baru meninggal, tapi dia bermasalah di Jordan, Dr. Naim Yassin. Dr. Naim Yassin ni, antara buku dia ialah Iman, Syarat dan Rukun. Ada terjemahan dia, dah jadi silibus takmir di Perlis ni. Dia dulu penganut komunisme yang kuat. Sebab dulu memang Ba'thiyin, parti Ba'ath di Iraq ni ialah parti yang mesra dengan komunis. Sebab tu zaman awal Saddam Hussein jadi presiden ni, lawatan ke Rusia tu kerap. Sebab itu antara Ba'ath yang kuat lah tu. Antaranya, sebab tu kalau tengok, dia orang dah terbiasa. Orang Arab yang mutadayin ni maksudnya Arab yang okey lah, biasanya janggut dia lebat, pakai serban, pakai jubah. Tapi kalau Arab yang convert daripada pemikiran liberal, baru nak jadi yang elok ni, ataupun daripada komunis, dia tak tinggal style lama dia orang. Profesor dalam pengajian Islam, prof dalam tafsir Quran, pakai coat dengan slack manjang, tak pernah nampak pakai kepiah, apa pun tak nampak. Itu normal lah bagi situasi Jordan dan juga Iraq ni. Cuma saya kalau tuan-tuan nak carilah Dr. Fadhil Samir Ra'i, ada orang yang rasa dia ni syekh ke? Dia beza dengan ulama Azhar ni, dia ada pakaian dia orang. Dia pakai, ulama Saudi pun dia ada. Untuk yang Syam ni, Jordan dengan Syria ni, apa semua dengan Iraq ni, dia orang punya pakaian memang modern, barat lah, westernized punya pakaian. Jadi tak menampakkan dia orang tu sebagai tokoh agama kalau kita nilai pada luar lah. Antara yang hidup sekarang, Qahtan Ad-Duri, ni semua orang-orang yang tak ada janggut, tak ada apa pun. Ada seorang lagi tokoh besar dalam hadis, doktor, profesor dah sekarang. Profesor dalam bahasa Arab dia panggil ustaz. Cuma di Malaysia ni ustaz orang biasa lah. Di negara Arab, al-ustaz, ad-doktor, full profesor tu. Melainkan dia ada al-ustaz al-masa'id, maknanya prof madya tu. Itu prof madya. Okey. Ustaz ad-doktor Bashar Awad, saya pergi ziarah dia di perpustakaan dia di Amman. Tuan-tuan tengok, licin ni, janggut semua licin. Sebab tabiat Arab dia bukannya licin. Yang amrak ni kita ya. Amrak yang tak ada misal, tak ada apa ni keturunan Nusantara punya cerita. Okey. Tak ada, kita mula-mula rasa was-was. Betul ke dia yang tahqiq Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir sampai 20 jilid tu dia tahqiq dengan tim dia? Lepas pada kita tengok dia cuba terang kitab-kitab hadis, kita tahu dia berkeahlian dalam bidang tu. Dia sangat berkeahlian. Cuma style orang kata apa, style prof di negara Arab ni, dia orang kalau buat editing kitab, dia orang tulis tangan. Dia orang tak type pakai laptop, pakai komputer, dia orang tak buat. Jadi akan ada satu orang pula yang akan type balik. Jadi saya tengok dia punya tahqiq, masa tu dia tengah tahqiq, kalau tak silap, Mustadrak Al-Hakim. Dia tengah tahqiq yang tu. Semua tulis pakai kertas A4 kosong. Nota kaki tu garis, nota kaki bawah, nota kaki bawah, nota kaki bawah. Lepas tu anak murid pula yang akan type balik. Itulah Dr. Yusuf Qaradawi dulu pun macam tu kak. Dia orang kurang sikit dengan gadget-gadget Sebab tu kita tengok prof-prof di sana jenis pakai telefon yang ada keypad lagi. Tak pakai lah smartphone macam sekarang. Itu memang, sebab tu kita tengok student lagi moden, student semua iPhone. Dia orang iPhone apa pun tak tahu. Tapi dia orang prof secara umumnya. Itu dunia akademik di sana. Cuma nak katanya, saya ada rasa takjub lah dengan Bashar Awad ni. Sebab kajian yang saya duk buat sekarang ni pun banyak pakai kajian pada dia. Sebab kita tengok daripada luaran, kalau dia duduk Malaysia, orang akan kata dia pakcik biasa ni. Kita tengok dia pergi beli barang kat kedai, kita ingat pakcik mana dia. Tapi dia prof lah, full professor. Dia
daripada zaman Saddam Hussein lagi. Lepas tu dia datang ke Jordan. Cuma yang agak nampak okey, yang agak nampak macam ulama sikit yang jenis pakai jubah ni seorang aja, iaitu Abdul Malik Sa'di. Yang ni bekas mufti Iraq di zaman Saddam Hussein. Lepas ada Saddam Hussein jatuh, dia datang ke Jordan dan dia menetap. Adik dia Abdul Rahman Sa'di dulu jadi pensyarah di UIA agak lama, tapi sekarang rasanya dah balik, dah pergi ke UAE ataupun mana. Tapi yang ni memang melazimi pakai jubah. Kita rasa lebih seronok lah duduk dengan orang macam ni. Bukan kita tengok luaran jubah tu, tapi rasalah macam belajar dengan ulama silam sikit. Tapi kalau duduk dengan yang moden-moden ni, dia macam biasa lah, macam orang biasa. Tapi keilmuan bukan cikai lah. Dia ada ilmu dan dia tahu. Dan dia beramal lah, kita nampak dengan ilmu dia tu. Cuma dari segi penampilan dia lekat dah. Dia tak boleh nak jadi macam Arab normal. Dia agak sukar. Cuma saya sebab tu lah saya tengok student degree di Kuwait ni, dia tengok Mustafa Bahjat tu, orang Arab je kot. Tapi dia tu sezaman dengan tokoh-tokoh besar di Jordan tu. Dia sezaman dan nama dia besar untuk dunia Arab, nama dia besar. Cuma tuan-tuan tengok pakai kereta biasa je. Duduk Malaysia nak pakai kereta. Sebab dia orang tak fikir dengan benda macam ni. Tapi agak satu kebanggaan. Tapi orang Arab dia tak nak associate dengan orang Melayu kita ni. Dia akan eksklusif dia orang lah. Dia duduk situ. Jadi kita yang kenal ni lah kena angkat dia selalu, supaya orang nampak dia tu tokoh. Okay. Cuma saya nak katanya, ini ialah orang-orang yang memberi sumbangan besar untuk bagi faham Quran. Cuma usaha nak terjemah buku-buku dia tu agak besar lah. Sebab saya tengok kebanyakan tokoh-tokoh dalam bidang Quran ni, dia orang ada keilmuan bahasa Arab yang mantap. Dia guna bahasa Arab dalam penulisan dia ialah bahasa Arab yang bombastik, yang kita tak pernah dengar perkataan tu. Kalau dulu ada satu orang tokoh yang dah meninggal pun daripada Syria, Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang ni lagi, setiap dia tulis buku mesti dia nak tunjuk dia pandai bahasa Arab. Memang dia pandai pun. Cuma dia jadi penatnya kita yang bukan Arab ni nak faham perkataan dia. Buku dia bagus. Antara buku dia yang sangat memberi kesan ialah Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama. Situ dia bawa macam mana para ulama silam menuntut ilmu. Ada yang tak cukup masa sebab nak baca kitab dan juga nak cek riwayat-riwayat ni. Ada sebahagian ulama-ulama dulu, kalau saya tak silap, ianya ialah Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ni pertama dia tak kahwin. Yang kedua, dia tak cukup waktu nak makan. Yang tulis tafsir Tabari tu. Jadi untuk menjimatkan waktu dia supaya dia tak ambil waktu yang agak lama makan, dia upah khadam dia, orang gaji dia, setiap makanan yang nak dibawa untuk dia makan, lembikkan makanan tu. Jangan bagi keras sangat, supaya dia tak kunyah lama, dia telan terus. Nak kata dahsyat lah. Dia punya nak bagi waktu. Maknanya ayam tu bagi buang. Kita dengar cerita ayam buang tulang ni, sel akhir penjara je. Tapi bagi ulama benda tu ada. Nak bagi jimat, makan kurma tak nak ada biji, bagi buang semua, bagi, orang kata apa, dia ada makanan Arab ni dia panggil madrub. Madrub ni maksudnya sesuatu yang dipukul, yang dipenyek. Yang tu je nak makan, yang jenis tu je. Nasi ke apa semua nak bentuk dalam madrub. Tujuannya ialah jimat masa. Cuma nak katanya, kenapa boleh pergi sampai tahap tu? Itu ialah kesan tadabbur yang paling hebat, iaitu sampai rasa tak cukup masa nak buat benda lain. Mereka nak beri masa pada ilmu, nak beri masa pada teliti ayat Quran. Itulah kehidupan para sahabat, itulah kehidupan para ulama. Cuma Abdul Fattah Abu Ghuddah ni, buku dia saya rasa tak ada lagi dalam bahasa Melayu yang boleh terjemah dengan baik. Sebab setiap kali terjemah, sama ada Indonesia ke Malaysia ke, lepas siap dah terbit dah buku tu, baru perasan salah maksud dia nak yang lain. Kawan dah mati puluhan tahun dah mati, Abdul Fattah Abu Ghuddah ni. Abdul Fattah Abu Ghuddah ni orang Syria. Last dia mengajar di Universiti Ummul Qura kalau tak silap, di Mekah ataupun Universiti Madinah. Tapi dia orang Syria. Dia banyak tulisan-tulisan dia banyak. Dalam bidang hadis pun banyak, baik. Dalam bidang bagi semangat untuk terus menuntut ilmu. Ada 2 buku dia yang menarik dalam bab motivasi orang belajar ilmu ni.
qimatu zaman indal ulama. Yang kedua ialah safahat min sabril ulama. Safahat, lembaran-lembaran kesabaran ulama dalam menuntut ilmu. Tebal buku tu, banyak cetakan. Cuma terjemahan ni dalam bahasa Melayu masih lagi belum ada terjemahan yang betul-betul tak ada salah lah. Boleh kata dia boleh bawa sama macam apa yang penulis bawa. Setakat ni tidak ada. Melainkan orang buat ringkasan, orang ambil bab-bab tertentu, orang tak mampu nak page by page. Sebab apa? Sebab ketinggian ilmu bahasa Arab yang ada pada diorang. Okay. Itu yang kita boleh tengok lah. Sebab apa? Takrif tadabbur ni banyak sangat, terlalu banyak. Okay. Cuma kita boleh simpulkan 3 tu lah yang penulis sebut dalam muka surat 37 tu. Okay. Nanti pada kali yang akan datang kita akan tengok hukum tadabbur. Yang ni kita boleh sebut pantas hukum tadabbur. Lepas pada tu dalil-dalil tadabbur ni pun kita akan baca pantas je lah. Sebab kita nak masuk kepada poin yang bab yang ketiga. Cuma yang saya akan beri penekanan yang akan datang ialah sebab yang menghalang tadabbur dan juga perbezaan antara qiraah, tilawah, tadabbur dan tafsir. Cuma kesimpulan akhir yang saya boleh sebut, tadabbur ni kena ada 2 elemen. Satu, ta'ammul. Yang kedua, tafakkur. Baru keluarnya tadabbur. Ta'ammul maksudnya pemerhatian yang dalam. Perhati betul. Bukan tengok perkataan, bukan tengok khat dia, bukan tengok baris dia. Ada rasa nak faham perkataan tu, ada rasa. Lepas tu dia akan pergi pada tafakkur, dia akan berfikir. Bila mana dia dah faham perkataan tu, baru dia akan pergi pada tadabbur. Ada sebahagian dia masuk lagi satu elemen tazakkur. Ia akan sentiasa ingat. Tapi 2 elemen tu dah cukup dah. Ta'ammul dengan tafakkur, dia akan menghasilkan tadabbur. Yang tu kita akan tengok pada bab ketiga, satu sampailah selesai 30 teknik tu. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.